Assalamualaikum dan salam Sabtu 12 Mac 2022. Hari ini jam 5.39 petang. Baru saja minggu lepas saya kata indeks ni nampak dia bullish kan. So maksudnya sekarang setakat 1, 2, 3, 4, 5 candle yang terakhir ni, bagi saya tak anggap dia sebagai bullish lagi lah. Maksud saya macam impulsive move tu dah tak ada. Kita anggap dia sebagai sideway lah. So bila dalam keadaan sideway ni, selalunya kalau kita buat teknik breakout tu kemungkinan jarang menjadi lah. Kurang menjadi. Dan kita akan jumpa banyak yang stok biasanya oversold, dari bawah tiba-tiba kat bawah tiba-tiba bangun. Itu bila keadaan dia macam ni. Dan dalam masa yang sama juga kita boleh test teori yang saya kata sebelum ni. Jika harga turun dari bawah daripada cut loss yang lama ni, kita anggap dia tak bullish lagi lah. Sampai bila dia nak bullish, sampai dia naik balik pada aras yang ni. Seperti mana yang sebelum-sebelum ni lah. Contoh yang macam ni So bila jatuh, saya tak anggap dia bullish. Tak apa tu, bila dia naik balik dan kita anggap dia bullish. So bullish tu, kalau dalam keadaan bullish tu, yang itulah waktu tu kalau kita pakai breakout tu selalunya menjadi je lah kan. Bukan setakat menjadi, kadang kita pilih stok tu kan asyik untung saja. Sebab market tu sengang sedap. Ini 2 hari je apa saja yang dikumpulkan oleh indeks ni, tak tahulah apa indeks ni buat. Cukup 2 hari saja dia patah balik. Mungkin sebab nak pilihan raya hari ni ke pun, unsur-unsur luar tu kita kena ambil kira jugalah. Hari ni saya nak cerita pasal Fibonacci retracement sekali lagi. Dalam keadaan harga sedang trending menaik ni lah, kita tahu yang harga akan naik, tiba-tiba buat retracement ataupun kita pakai pullback. Lepas tu dia jalan-jalan, dia break high. Lepas tu kan dia turun balik, tiba-tiba tak tahu kenapa, pusing-pusing naik balik. Dalam keadaan trending menaik, kita akan nampak harga mula buat penurunan for whatever reason, profit taking, apa saja sebelum dia meneruskan kenaikan. Dan kejadian ini sama juga berlaku ketika sedang nampak turun. Kita boleh gunakan satu tools yang dipanggil Fibonacci retracement. So biasanya Fibonacci kita ambil daripada, kita akan nampak satu kaki naik ke atas, lepas tu turun. Ni ada naik turun, ni ada naik turun, ni naik ada turun sikit, ataupun keseluruhan ni naik, lepas tu kita nampak dia turun. Untuk yang menurun ni lah kita boleh guna Fibonacci untuk buat, kita panggil dia macam buat forecast lah. So untuk yang ni mana kita nak tarik? Of course kita kena tarik dia dari bawah sampai ke yang paling tinggi, mana dari low sampai high. So dalam case yang ini nampak jelas low-nya dari sini sampai sini lah. Maksudnya daripada harga bermula dari sini paling rendah ni, berjalan naik ke atas, lepas tu berhenti dan tiba-tiba turun, menurun ke bawah dan berhenti balik tiba-tiba dan naik balik. Ini yang menurun ni kita panggil dia retracement ataupun pullback. Jadi dalam Fibonacci retracement ni ada beberapa level yang selalunya diguna pakai. Ada banyak ada 23 lah, berapa apa semua. Tapi yang most common yang diguna pakai adalah yang inilah. 38.2, 50 dan 61.8. Ada juga yang pakai 73, tak salah, 73 berapa ataupun 23 nanti. Tapi untuk common yang dipersetujui ramai adalah 38, 50 dan 61. Ini adalah aras dia. Kenapa dia 38, 50, 61? Bila harga dia ada kosong naik sampai atas ni, katalah kenaikan ni adalah 50 sen. Lepas tu bila turun, kita nak buat anggaran. Kita boleh kata penurunan dia 50% daripada atas, bawah naik ke atas, turun sebanyak 50%. Ataupun dari bawah naik atas, turun sebanyak 10%. Ataupun dari bawah ke atas, turun sehingga 70%. Jadi orang kata peratus yang mana nak pakai? 10 ke 20 ke 30 ke 50 ke 80 ke 70? Ini datangnya orang kata kalau kita guna Fibonacci numbers. So inilah nombor Fibonacci numbers yang digunakan. Daripada kita duk terfikir-fikir mana satu nombor nak pakai, 50 senang lah sebab dia separuh. Tapi untuk nombor-nombor lain tu, jadi kita katalah paling senang kita pakailah Fibonacci. Sebab Fibonacci punya nombor kan macam orang kata unik kan.
Dia ada special sikit. Jadi kita inilah tujuan dia kenapa wujudnya Fibonacci retracement ni lah, ataupun nombor-nombor Fibonacci ni dalam trading. Jadi dia bukanlah satu nombor magic. Dia lebih kepada berapa ramai yang percaya pada ketika itu. Sinilah tempat nombor satu untuk kita beli beramai-ramai. Kalau kita tengok dalam pergerakan chart ni pun, contohlah saya nak ambil yang sini sampai sini. Okay. Sini sampai sini. Okay. Nampak? Dia antara area-area sini lah. Mana lagi saya nak? Okay, ni sampai sini. Ni paling rendah sampai atas ni. Dan kita tandakan. Dia area-area situ lah. Mana lagi? Okay, lajukan sikit. Okay, ni. Saya nampak ni. Naik. Turun kan? Naik. Break. Okay. Buang dulu. Saya ambil sini. Sampai situ. Dia dalam area sini kan. Dia tak turun sampai bawah lagi. Dia tak sampai separuh pun. Tapi kenalah juga kan arah-arah situ. Sini sampai sini. Tadi dah ambil kan. Katalah keseluruhan ni sampai kaki besar ni. Okay. Tak sampai. Tak kena. Maknanya tak boleh pakai lah Fibonacci ni. Betul tak? Ke kita salah ambil kaki? Adakah kita kena ambil kaki sini? Untuk dapat naik dan turun. Macam okey. Macam okey kan? Ataupun kita nak ambil kaki kat sini. Macam okey juga. Kena kat 38. Tapi kenapa kalau pakai kat sini dia tak kena? Bukan tak kena, dia ada. Tapi dekat 23 ke, yang berapa-berapa yang rendah-rendah tu lah. Jadi itulah kegunaan Fibonacci ni. Maksudnya pada ketika kita nampak harga tu sedang nak menurun, jadi kita dah fokus siap-siap. Okay, kalau turun tu dekat mana kita nak cuba tengok. Area mana yang kita rasa kemungkinan dia nak menurun dan kita nak standby. Dan Fibonacci ni kalau boleh, saya tak galakkan terus letak order je kat situ. Bukan apa, takut nanti kalau dia panjang jatuh ke bawah kan, pengsan. Cuma saya lebih suka, saya bagi tahulah, ini terpulang bila sampai pada area yang sepatutnya kita tunggu, kita tengok ada tak rejection pada aras-aras yang itu. Macam ni nampak jelas lah rejection dia ada rejection dekat situ. Maksudnya kita tunggu jugalah, bukannya terus letak order je. Kan bila letak order letak mana, sini ke, sini ke, sini ke. Kalau kita letak order kat nombor 1, tak sampai pun dekat nombor 1. Di mana letak misterinya? Okey, misterinya letak bila kita gunakan moving average, kita akan dapat aras yang hampir-hampir sama seperti mana kita menggunakan Fibonacci tadi. Kalau kita tak guna moving average, kita nampak begini. Dan kalau saya pasang balik moving average, kita nampak itu. Kita nampak yang ini. Okey. Jadi sebab tu kenapa kalau siapa yang ikut saya daripada dulu lagi tahu yang memang saya ni selalu pakai Fibonacci tool ni daripada dulu lah. Chart dulu memang penuh dengan Fibo punya garis ni. Dan selepas tu tidak lagi, saya bukan langsung tak guna juga. Saya dah train mata saya bila kata harga jatuh ke dalam trend band ni ataupun moving average yang awak guna nanti, saya dah train mata saya untuk tengok kalau dia masuk kawasan tu dan apa jadi. Saya nak tunggu body dia kecil, apa semua yang bentuk yang begini. Pada ketika harga ni sedang naik atas dan dia masuk balik, so saya nak tunggu apa? Beberapa signal kalau macam tu, macam ni, ni ada apa ni? Volume test, lepas tu ada breakout, pullback breakout kan. So inilah signal-signal yang saya nak tunggu bila dia dah masuk dalam trend band. Dan aras yang sama tu bila kita lukis selalunya adalah aras kawasan nombor-nombor Fibonacci yang kebiasaannya orang tunggulah. Dan kita boleh tengok contoh lain. Sekarang ni pam jatuh dia. Okay Jadi kita dah boleh start lukis. Sekarang nak ambil kaki mana? Kaki sini, kaki sini, kaki sini, ataupun kaki kat sini. Lebih baik kita ambil dekat sini sampai sini. Dia jatuh pada harga 38.2. Okay. Kalau saya kata saya nak, tak nak lah, aku nak tunggu lagi bawah lah 50 dan 61. Ada kemungkinan tak dapat bang. Berjanggut tunggu tak dapat. Disebabkan kejadian macam-macam ni lah. Ni pada 2017 yang lepas, saya bukan tak nak pakai langsung Fibonacci tu, tapi saya train mata saya lah terus kepada melihat moving average. Sebab pada ketika ini, kalau tengok moving average yang ni,
dia jatuh pada sekitar kawasan purple line lah. Saya dah kata banyak kali, saya bukan nak setepat-tepatnya nilai purple line ya. Jadi situ ada candle kecil dan ini ada breakout balik, ada volume balik masuk. So nanti kalau stock plantation nanti apa semua yang nampak macam tu, yang masih lagi di atas purple line ni, bolehlah guna contoh lain industri ni. Okay, pada ketika ni kita nampak dia dah naik, lepas dia menurun. Naik dan turun. Okay, kita dah boleh bayangkan lah aras-aras yang ini. Kemudian kita hanya menunggu je beberapa signal yang sepatutnya kita tunggu. Ya, kita ada doji, kita ada boleh masuk ni apa semua. Bila saya dah tak guna moving average, ini kejadian berlaku pada 2019. Bila saya dah tak pakai Fibonacci tool dan saya hanya fokus pada kemunculan dalam moving average ni ataupun saya panggil trend band. Jadi mata saya hanya tumpu pada sinar-sinar sajalah, dan saya tak ada lagi orang kata mana satu aku nak pilih ni, 38 ke 50 ke 61. Kadang-kadang kita tamak, kita nak tunggu kat 61 sebab yelah lagi rendah tu lagi baik punya, lagi tinggi naik dia kan. Jadi itulah antara sebab kenapa saya tak pakai lagi ataupun saya tak terlalu tunjulkan sangat penggunaan Fibonacci tools ni, Fibonacci retracement ni. Okey, ini contoh Rand Hill pada kejadian pada 2018. Semua contoh yang saya bagi ni yang pernah ditunjuk dalam Facebook lah. Maknanya kita bergerak bersama-sama. Bukan dia dah jadi baru saya tunjuk. Tak, kita bergerak bersama-sama pada ketika tu. Ini saya buat dekat Facebook dan juga TradingView dulu. Kita nampak ada boleh masuk, ada naik dan lepas tu turun. Maksud ni bila dah nampak macam ni, kita dah boleh cari mana swing low dia dan swing high dia, dan kita cuba tandakan kawasan-kawasan ataupun kita tunggu apa jadi di kawasan-kawasan yang kita rasakan bakal terjadi sesuatu lah. Yang bagusnya Fibonacci ni sebab awak boleh nampak harga terus, di mana aras 38, 50, 61 ni kita dah nampak harga dia terus. Jadi kalau nak pasang order ke nak buat apalah saja, dah bersedia lebih awal. Tapi macam saya kata saya tak suka sangat jadi awal-awal jadi saya lebih suka tunggu dan lihat dan menunggu. So kalau pakai trend band cycle, purple line ni lah. Sebab tu saya kata kalau di atas purple line ni masih okey lagi lah. Masih okey lagi. Tapi kalau dah duduk jauh di bawah purple line tu, ada kemungkinan dia punya pullback tu terlalu jauh. Sebab kalau dia dah turun bawah dari purple line, yelah kemungkinan takut dia jadi memang seronok. Dia menunggu dia sampai kat sini, tapi once dia dah jatuh purple line, rasanya kita kena tunggu balik lah. Dia macam apa saja yang dibayangkan nak turun pullback tu dah agak dia kurang lah, jadi kurang. Dia bukan tak mencabar, dia kurang lah. Okay, kita melawat sekejap stok untuk trading mode untuk bulan Mac yang saya bagi itu hari ada 11. Jadi kita tengok satu-satu. Serupa macam indeks, apa yang saya pilih ni pun membuat benda yang sama lah. Hampir kebanyakannya buat benda yang sama. Kebanyakannya sebab ni guna trailing mode, dia tak ada target Jadi cerita dia macam mana saya cerita kat indeks, macam itulah. Kadang-kadang kan pada ketika ni memang saya nampak dia cantik, tapi market dia kan bapak kita punya. Hari Senin saja dia dah tunjuk dia punya itulah ego dia. So sekarang ni walaupun orang kata nampak lah double bottom ke whatever bottom lah, buat masa sekarang saya lebih suka kata kalau dia bawah daripada sini, dia buatlah apa saja pun, saya anggap dia dah tak bullish. Nanti kalau kata dia berjaya naik lebih tinggi daripada ni, untuk yang dekat ni lah, baru saya anggap dia bullish balik. Dan saya masih lagi simpan. Saya rasa saya tak nak buang lah, saya nak tinggalkan sampai habis hujung bulan ni. So yang ini pun sama, aluminium ni kencing kuat. Dia bukan sekat kencing kuat, tapi dia bagi harapan palsu lah. Dia macam Liverpool lah, kita serang-serang Liverpool lah, nampak macam nak gol, sekali dia yang gol. Dari segi trend dia masih lagi ada, cuma yelah dia tak berapa jauh daripada aras ni stop loss. Tak apa, kalau siapa yang pakai trend cycle saya ni, kat mana stop loss itu tanda kat situ. Tapi ini saya pakai trailing mode tau. Kalau kata pakai yang mode yang biasa, kalau sama lah, kedudukan titik merah tu sama, cuma beza dia antara B dengan T, B dengan breakout dengan target tu mungkin tak sama lah, sebab yang trailing mode ni dia tak ada target. Untuk mengesahkan teori yang saya cerita sebelum-sebelum ni, selagi dia kat bawah stop loss ni, walaupun dia masih lagi atas purple line, dia kalau tengok balik
mana-mana lah. Kalau dia dah jatuh bawah ni consider macam bullish lah. Tapi bila dia start naik, kita anggap bullish. Cuma nak buat macam mana, 1, 2, 3 hari je dia dah jatuh balik. Tak tahulah apa cerita ni. Cuma saya kata, saya rasa di bawah ni masih okey lagi lah untuk cari entry baru. Kalau kata yang tu masuk kena cut loss lah. Jangan bagi harapan. Beza dia kalau kata bila saya kata kalau okey ni macam nampak nak naik ni. So pada yang sedang beli dan tak cut loss, dia tak nak dengar yang sepatutnya waktu awak katalah awak entry, awak dah kena cut loss. Tapi sebabkan nak sedapkan hati, dia cuma dengar apa saja yang katalah saya kata kat bawah ni macam okey ni boleh naik. Jadi dia dah bagi bayangan, brother ni kata nak naik ni, tak apalah aku tak nak cut loss lagi lah, tunggulah dulu. Brother tu kata nak naik. Bezanya kita, kalau awak dah belilah dengan saya lah, katalah saya belum beli. Kalau saya kat sini, saya nak masuk, saya nak tunggu dia punya signal untuk masuk. Okay. Ataupun katalah saya dah masuk, of course saya punya stop loss saya letak dekat. Kalau saya rugi pun mungkin dalam 5%, 4%. Berbanding daripada awak, katalah dah masuk kat sini, dia punya persen ni kalau tak naik, bapak jauhnya. Sebab tu setiap kali kita entry, kalau kita dah setkan stop lossnya kat situ, cuba follow, cuba. Kalau 10 kali entry, 10 kali kena cut loss, sistem tu yang salah. Market ni tak pernah salah pun. Okay, teruskan. WTK pun sama. Saya ingatkan dia cuba follow ladang kelapa sawit je lah semua kan. Tapi nampak gayanya macam tak ya. Dia cerita dia sama macam yang LBLM tadi lah, masih di bawah. Cuma itulah saya kata selagi dia di bawah ni, nak tak nak kena tunggu. Kalau betul nak masuk balik lah, saya cadangan tunggu balik yang B ni muncul. Buat masa sekarang kena cut loss, cut, dan tak perlu jadi hero lagi lah. Dia bila waktu dia sampai nak jadi hero boleh. Sekarang ni saya tak nampak lagi signal untuk entry. Walaupun ni dah ada signal, cuma dia belum dalam cycle. Mungkin kalau nak masuk 5-day breakout pun kena kira 1, 2, 3, 4, 5 high yang ni. Agak tinggi kan. Nanti muncul satu lagi candle, berapa high dia kira balik. 1, 2, 3, 4, 5. Baru dapat yang ni. So Agitech teknologi tu besar nak panah dia. So dia masih lagi di bawah lah. Maksudnya kita kadang-kadang kita kata aku nak beli orang paling awal lah, beli kat sini. Walaupun saya kata tunggu hijau dulu, nanti baru masuk. Tak ada, beli dulu. Dan tiba-tiba naik, ada untung kan. Okay. Jadi kita pun nak buat sekali lagi pada kat sini. Okay, beli dulu. Nanti tiba-tiba hijau, lepas tu naik. Kita membayangkan kejadian di sebelah sini. Tapi tak semua kejadian tu akan jadi begitu. Dia boleh macam ni je kalau dia nak. Jadi terpulang. Ini kalau nak entry juga, tunggulah hijau ni. Kalau entry sekarang, better siapkan dulu stop loss kalau nak masuk. Cuma untuk teknologi, pada ketika ini sektor teknologi kebanyakannya yang daripada bawah tu yang oversold kan. Tapi tak tahulah berapa lama dia boleh bertahan. So capital A, dia punya bentuk dia masih menarik lagi lah. Dia serupa macam Muhibah mula-mula, tapi Muhibah dah tak cantik. Dia masih nampak macam okey lagi sebab tak jatuh daripada stop loss yang paling dekat. Walaupun cerita dia tak berapa best lah, macam-macam lah kan. Nescon dia agak jauh. Saya takut jadi beginilah. Kadang-kadang kita beli tunggu ke sini kan, lagi jatuh ke bawah. So senang cerita, ini adalah aras kalau dia nak bullish balik. Kalau dia jatuh yang panjang ni, kena ingat balik itu hari dah saya pesan juga sikit untuk tengok bar Oyen ni ya. Gila dia. Kalau kata pada ketika jatuh ni dan dia naik balik sikit-sikit je kat sini, masih lagi atas purple line, saya rasa macam okey lagi. Tapi kalau dia dah jatuh ke bawah sangat macam ni kan, lambat lagi ni. Agak lambat jugalah. So OWG pun kena juga. Okay, tapi berjaya naik atas balik. Senang cerita ni, cuma maksudnya beli kat bawah juga kat atas. Kalau nak beli kat atas ni tunggu breakout. Tapi takut breakout kan dia jatuh balik. Untuk breakout kena tengok indeks. Kalau indeks cantik,
waktu tu sedang, bukanlah naik satu hari tu kita kata cantik, dia kira berhari-hari tu naik. Kita boleh perasan lah market, kita boleh rasa yang hari ni macam best. Dia memang ada perasaan tu. Kalau kita tengok market macam tak kena je kan, jadi janganlah kita pun layan breakout. So Uzma pun sama, pasang dulu kat sini. Minyak naik, dia tak naik. Yalah, dia bukan direct dengan hasil minyak tu. Dia, tak salah saya, dia integrated solution for the upstream oil and gas. Saya nak panggil apa, dia macam maintenance lah. Kerja-kerja maintenance kan. Okay, sekarang ni masuk pada plantation. So plantation ni masih untuk stage plantation, masih lagi belum jatuh di bawah. Tapi berhati-hati dengan, ni kena dah kecil kan. So hammer jatuh bawah ni dah jadi volume test. Kalau kata dia turun, saya rasa dia turun lagi ke bawah lah. So TDM bersama, berat betul. Mana stop loss tu, patutlah jauh sangat. So ni pun volume test. So bersedia, kalau kata tiba-tiba dia jatuh bawah tu, kena bersedia lah. So NWP, ini saya tak tahu dia nak letak kat mana. Saya ingat dia ni, NWP ni geng kayu, sama macam WTK tadi. WTK ada ladang. Ni molding segment sell timber and timber product lah. Tak tahu apa cerita dia, tapi pada ketika ni sampai keluar sell alert keluar, sebab dia mencecah, lepas tu naik balik. So bagi saya yang ini masih lagi okey, cuma dia masih malu-malu lagi lah. Once dia dah break nanti, laju dia jalan ni. At least paling tidak kalau pakai target yang ni, okay, breakout kan. So target, follow yang target yang ni dululah, yang terdekat ni 13, ada lagi 13%. So stop loss pun dah 11%. Naikkan stop loss sampai ke sini. Dah 5 candle. Sabar je lah. So kalau kata dia jatuh bawah, sesungguhnya dia jatuh, kena keluar lah. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and